Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya malam ini. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sehat walafiat saudara. Betulkan sikit. Nak betulkan ni pun bukan senang saudara. Okey. Apa khabar saudara Puan Umi Kalsum? Itu juga Selimut Putih, Puan Nur Hisan Abu Bakar, Zarmari LC, ZMK Makmur, Hafiz Wan Basirun, Nur Zaidi Muhammad, Shah Ibrahim, Abu Nems, Radin Abdullah yang sempat bersama dengan saya malam ini, saudara. Begitu juga saudara Abdul Hamid dari Kuantan Pahang, saudara Bakat Ahmad. Terima kasih atas doa anda, saudara Saleh Leh, saudara Yusuf Awang. Salam dari Tanah Merah, Kelantan, saudara. Jangan lupa like, share dan subscribe juga di Instagram serta di TikTok. Saudara Syarani Salamah, Cik Mat Mohaini, saudara Cik Mat Mohaini daripada Bukit Gantang, Perak, saudara. Teman-teman di TikTok juga hadir. Teman di Instagram. Saudara Brahman, saudara Joka, saudara Muhammad Nur, saudara Zainura Alif dari Selangor, Puan Zainura, Puan Umi Kalsum. Begitu juga dengan saudara Samsul Anwar. Waalaikumsalam. Cik Rina Zaharina. Salam perjuangan untuk Ahmad Tarmizi. Datuk Khairul Hayat, apa khabar Tok? Moga sihat walafiat, bahagia dengan keluarga. Saudara Muhammad Azab, saudara Nazar, Mankidar, Azhar Tok Kaya di Instagram. Saudara Dian Shah dari Kaum Baru Kuala Lumpur. Hujan tak sana? Salam, selamat malam. Terima kasih saudara Abu Seman Hashim, saudara Rashidah Mustafa. Begitu juga dengan saudara Osman Ahmad di TikTok. Saudara Cik Nurlia, Madam K, Awang Yusof, Azhari Tok Kaya. Saudara user Delimira dari Kelantan. Saudara Chu, apa khabar Chu? Saudara Jaafar Jeff, Amran Pisang. Macam-macam nama yang ada sini. Seronok saya tengok teman-teman hadir. Terima kasih hadir menemani saya dalam memberi pencerahan ini. Baik saudara, saya harus meneruskan pencerahan. Mana yang tak sempat saya santuni Puan Syarifah Hafifah. Saya mohon maaf saudara Syah Dian Dit Mahazir di Instagram. InsyaAllah saya akan santuni usai pencerahan ini saudara. Baik. Hari ini saudara lah hari Rabu. Hari Rabu tanggal 26 Oktober. Hari yang ke-951. Aduh, dah 951 hari dah saudara. Negara kita ini dicengah oleh COVID-19. Virus ini COVID-19 saudara. Aduh, dia tersengit sana, tersengit sini. Begitulah saudara amatur ni. Orang amatur macam ni lah saudara. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Saudara Muhammad Ros, saudara Baidin, saudara Mangkidal, Abang Tony Durian, saudara Zulkifli, saudara Yaya Ibrahim. Baik saudara. Macam mana saya katakan, hari ini sudah pun 951 hari saudara. COVID-19 melanda negara kita ni. Letih saya mengira hati hari saudara. Apa nak buat? Tapi itulah yang harus saya laporkan. Paling tidak anda harus mengetahui apa yang berlaku pada negara kita, saudara. Menurut kiriman saudara Jamil Idris bersama dengan saudara Rio dari Universiti Melaya, nampak gayanya semalam ada sedikit susut. Ada naik sikit lah. Naik tak banyak lah. Naik lebih kurang 10 saja. Daripada kemarin. Kemarin 1737. Tapi semalam jumlah jangkitan adalah 1747. Ini di seluruh negara, saudara. Menjadikan jumlah kumulatifnya adalah 4,885,539 warga kita yang dicengah ataupun yang dijangkiti oleh COVID-19. Laporan kematian tidak ada. Cuma yang saya lihat ada terdapat peningkatan di 7 kawasan di negeri, saudara, dan susut di 9 negeri. Selangor nampak gayanya alhamdulillah disusut sedikit kepada 621. Daripada 980. Cuma wilayah persekutuan dia naik balik. Daripada 341 kepada 452. Sabah Alhamdulillah susut sedikit. Daripada 117 kepada 115.
Negeri Sembilan juga nampaknya ada angka susutnya daripada 128 kepada 119. Dan Perak, aduhai, elok dah 2 angka naik balik di Perak ni saudara. Daripada 94 dia mencanak balik kepada 110. Itulah saja 5 negeri yang masih lagi jangkitannya mengatasi angka 100. Jadi pada negeri lain tidak ada jangkitan, ya saudara. Bukan tak ada jangkitan, tidak ada kenaikan lebih daripada 100. Dan saya harap teman-teman, jagalah kesihatan kita, jagalah diri kita, jaga keluarga kita, pastikan adanya penjarakan sosial, saudara. Saya khawatir, saudara, masih belum usai lagi. Virus corona ini berterusan, tambah-tambah lagi dalam musim cuaca lembap ini, saudara. Itu yang saya harapkan kita jaga diri kita, saudara. Baik, saudara. Minta izin, masuk e-commerce, berniaga teruskan juga. Sebab itu, mana teman-teman yang punya produk, kalau nak diwawarkan, tak ada masalah. Sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar, dia berniaga setangi bakur. Ataupun macam kemian lah, saudara. Bila dibakar, harum semua bak rumah ni. Terasa macam berada di tanah suci Mekah, saudara. Begitu juga Al-Azhar memasarkan minyak wangi yang berasaskan pada kayu gaharu. Ini minyak wangi ini adalah daripada tanah Arab, saudara. Andainya anda tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, bolehlah hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah. Sedap dimakan dengan nasi, dengan pulut, dengan roti. Ya, saudara. Tak payah lauk lain. Dendeng manis dah cukup. Harga masih lagi harga lama. Walaupun harga daging dah naik, harga barang sekarang meningkat. Tapi Siti Farehah memasarkan dendeng manisnya dengan harga yang lama. Ini untuk teman-teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang. Kalau mahu buah-buahan dihantar terus ke rumah anda, sila hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Banyak buah-buahannya grade AAA. Harga lebih murah daripada harga pasar dan buah terus dihantar ke rumah anda. Dan jangan lupa, saudara, makanan kegemaran saya, popiah sira Lady Maria. Bila sebut meleleh halio, saudara. Saya suka makan. Sedap. Harganya pun murah, bukan mahal mana pun, saudara. Sila hubungi Nizam 09-435-1203. Popiah sira Lady Maria, rangup, pedas dan manis, saudara. Dan akhir sekali kepada teman-teman yang mau berniaga. Sebab tim Nur Aisyah sedang mencari teman-teman untuk berniaga di kawasan, menjadi ejen mereka di kawasan anda. Hubungi tim Nur Aisyah di talian 018-279-4288. Produk yang dipasarkan oleh tim Nur Aisyah adalah produk kosmetik. Produk kosmetik yang mesra, air sembayang, dapat juga makanan segera dan susu. Itu, saudara. Seketika sajalah e-commerce dan kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini adalah sekadar untuk peringatan kita, saudara. Bukan datang daripada ustaz. Saya bukan ustaz yang boleh memberi ceramah agama. Tidak. Tapi ini adalah culipan daripada kiriman teman-teman. Ya. Kerana sebenarnya saya melihat agak menarik. Kerana manusia ni, saudara, dia akan merasa gembira andai dia melihat pemberi nikmat. Dia mendapat satu nikmat itu kalau nampak siapa yang memberi nikmat padanya. Tapi mereka tidak pernah memikirkan nikmatnya. Bukan pemberinya, tapi nikmat yang diperolehi. Sebaliknya, saudara, jika kita menyedari Allah lah yang maha pengasih dan maha penyayang, sebenarnya itulah yang memberi nikmat pada kita. Dan kita pasti akan membesarkan pemberiannya, walaupun sekecil mana atau sedikit mana. Kerana bukan nikmat itu yang menjadi ukuran, saudara. Tapi siapa yang memberi nikmat. Dan itulah yang lebih utama, saudara. Jarang ada manusia mahu mengambil ibrah atau pengetahuan daripada ujian yang menimpa Nabi Allah Ayub alaihissalam. Kerana satu ketika dahulu, mengikut culipan, apa yang tertulis dalam Al-Quran, baginda Nabi Allah Ayub diuji dengan kesakitan. Tapi bila isterinya, keluarganya menyatakan, mintalah pada Allah. Sebab dia berkata bahawa baginda merasa malu untuk berdoa kepada Allah. Kerana tempoh sihatnya lebih lama berbanding dengan tempoh baginda diuji dengan kesakitan. Ya, saudara, ramai manusia hanya menghitung kesukaran, bukan kesyukuran. Jika kita menghitung kesyukuran,
nescaya kita akan mendapati jumlahnya lebih banyak daripada kesukaran. Syukur dengan kesukaran, saudara. Anehnya, saudara, ada manusia apabila diberi tambahan, diberi nikmat, mereka selalunya berasa yang kurang itulah yang dia tak puas hati. Jadi, sebenarnya, saudara, sepatutnya kita harus perlu merasa insaf. Tanpa merasa syukur, hidup menjadi sukar. Hati semakin terhimpit dengan keresahan dan kesusahan yang tidak berkesudahan. Sukarnya untuk bersyukur, hakikatnya jauh lebih mudah daripada sukarnya akibat tidak bersyukur, saudara. Kerana menurut Ibnu Athaillah, sesiapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, berarti dia akan kehilangan nikmat. Ada yang suka bersyukur kerana pengertian mereka tentang nikmat sangat terbatas. Dan ada pula yang menganggap nikmat itu hanya berkaitan dengan sesuatu yang berbentuk fizikal, material, seperti harta, rumah, pangkat dan kenderaan. Baru mereka merasakan bersyukur kerana itu nikmat. Sebenarnya, saudara, jika kita melihat pada diri kita sendiri, kita harus bersyukur kita masih diberi nyawa untuk terus bernafas, untuk terus hidup. Kita masih ada usaha udara, kita masih memiliki keluarga, mempunyai anak, isteri dan pelbagai nikmat yang lain. Itulah yang harus kita syukuri, pemberian daripada Allah SWT. Ya, saudara, belajarlah untuk sentiasa mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, saudara. Baik, usai pencerahan tentang naluri kehidupan, kita masuk segmen Mutiara Kata. Mutiara Kata ini adalah kiriman sahabat saya, Tan Sri Osu Sukam. Katanya, seharusnya urusan dunia dilakukan bagai sebuah perjalanan dan menjadikan akhirat itu bagaikan perjalanan yang cepat berlalu. Namun, urusan untuk bertaubat mesti dilakukan seolah kita berlari lajunya kerana kita tidak pasti bila kematian akan menjengah kita. Itu dia perbezaan, saudara. Saudara, urusan dunia ni memanglah cepat berjalan, sebuah perjalanan. Tapi akhirat itu sebenarnya laju. Waktu itu berjalan begitu pantas, saudara. Ingatlah, saudara, kata-kata mutiara kiriman Tan Sri Osu. Terima kasih Tan Sri atas kiriman yang begitu berarti, yang bagi saya amat bermakna pada kita semua. Ya, kita hidup ini, saudara, jangan lupa untuk kita saling berpesan-pesan antara satu sama lain. Dan saya lain tak ada. Saya sentiasa berpesan untuk teman-teman, jagalah keluarga kita, jaga diri kita, berbelanjalah. Sebagaimana saya berpesan pada pimpinan negara, supaya berbelanjalah wang negara itu. Jangan dibelanjakan tanpa had. Kerana kalau dibelanjakan wang negara tanpa had, kita khawatir negara akan muflis, saudara. Baik, saudara, itu pesanan saya, peringatan saya. Nak dengar-dengarlah, tak dengar macam mana kita ni merhain yang kerdil. Hanya sekadar melontarkan peringatan. Itu saja, saudara. Dan bicara saya malam ini adalah menghitung hari. Kenapa kita menghitung hari? Sebab sama-sama nak menunggu. Pertama sekali sekarang ni, saya lihat ramai pemimpin parti-parti politik menyatakan mereka sudah pun hampir memuktamadkan senarai calon. Tapi masih lagi tidak diumumkan satu persatu kawasan mana. Kalau sekadar nama aja susah juga. Kita nak tahu kawasan mana mereka bertanding, siapa yang akan bertanding. Itu yang paling penting. Tapi tak apalah, saudara. Kita tunggulah. Tak lama pun, dalam 2-3 hari lagi, insya-Allah akan terbitlah senarai mereka-mereka yang akan bertanding, ya, saudara. Baik, sebelum saya meneruskan pencerahan saya, kita santun dulu pantun Pak Nazil yang sentiasa menghantar kiriman tidak henti. Sebab itu saya katakan, Pak Nazil jaga kesihatan dan teruslah berkarya. Saya suka pantun Pak Nazil ini penuh dengan sindiran dan teguran pada kita, ya, saudara. Menurut Pak Nazil, membibit sabit balik ke desa, di tengah jalan terlupa parang. Prasangka membibit perpecahan bangsa menjadi amalan sesetengah orang. Jadi sepatutnya kita ketepikanlah perasaan, prasangka tentang bangsa-bangsa ataupun dianggap sebagai bersikap chauvinis dan sebagainya. Kerana kadang-kadang orang politik ni dia suka begitu, saudara. Tambah Pak Nazir lagi, sebelum makan tangan dibasuh. Tangan dibasuh, sabun disedia. Nuklear bukan menjadi musuh. Menjadi musuh adalah idea. Sebenarnya benda itu peralatan
petaka yang diakibatkan oleh nuklear itu, ia sebenarnya bukan musuh. Yang musuhnya idea, ilham. Orang menyediakan bom dan sebagainya. Jadi Pak Nazir mungkin terfikir soalan ini apabila menatap kenyataan daripada Putin kerana mahu menghalakan bom nuklear kepada kawasan negara Ukraine. Peperangan masih lagi berlarutan di Ukraine, saudara. Baik, saudara, saya mesti juga memberi peringatan pada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, dimasukkan dalam channel-channel, tak kisahlah channel mana pun. Bagi mereka yang menyunting semula live saya ini, mereka harus bertanggungjawab kerana saya tidak bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga dengan culipan ataupun kata-kata, apa saja yang anda tulis dalam wall saya ini, anda harus bertanggungjawab dan saya mohonlah, sebaik mungkin, elakkanlah mengguna bahasa-bahasa ataupun melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi kerana saya tidak mahu adanya pelayar saya yang terjebak dalam masalah hanya kerana culipan tangan-tangan yang menyanggahi peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Ya, saudara, ini peringatan saya, saudara. Saudara harus ingat bahawa ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya sekadar memberi informasi. Tak lebih daripada itu. Kalau ada komen-komen daripada saya pun, kita berpaksikan kepada, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu yang paling penting, saudara. We must agree to disagree. Dan kalau anda merasa nak menyanggah ataupun nak berbahas, boleh. Tak ada masalah bagi saya. Asalkan anda kirim tulisan anda, gunakanlah bahasa yang harmonis. Jangan bahasa-bahasa yang kasar-kasar. Bahasa-bahasa yang celupar, itu memang saya tidak izinkan kerana saya amat menyantuni sebab kita adalah warga harmonis, saudara. Hari ini, saudara, saya dapati teman-teman daripada Teluk Intan ada hantar kiriman, teman-teman daripada Johor, daripada Melaka, daripada Port Dickson, juga daripada Kedah. Seluruh negara nampak gayanya hujan, tapi bukanlah hujan lebat. Sebab suasana hari ini suasana lembap. Macam mana saya katakan, musim di Pabali ini selalunya seminggu. Kalau zaman saya dulu tu seminggu lamanya kita akan mengalami suasana musim lembap. Ada hujan tapi bukanlah hujan yang lebat. Apa ini adanya puting beliung ataupun ribut taufan. Tidak, hujan, musim lembap. Selalunya begitulah pada bulan-bulan waktu kita merayakan perayaan di Pabali. Lazimnya begitu, saudara. Belum lagi monsun, belum lagi menjelma. Dan sebab itu saya katakan pada anda, jagalah kesihatan anda kerana bila musim lembap begini, virus corona mudah merebak, saudara. Baik, saudara, itu peringatan kesihatan sebab saya belum dapat lagi peringatan daripada Jabatan Kaji Cuaca. Artinya tak adalah peringatan bahawa akan berlaku hujan petir beliung dan sebagainya. Tak ada, saudara. Cuma yang saya dapat hari ini adalah tentang apa yang dialami oleh negara kita. Kita sedang mengalami masalah kekurangan telur ayam. Ini jelas. Tadi saya ke pasar pun juga sukar untuk mendapat bekalan telur ayam. Ya, saudara? Jadi kekurangan telur ayam ini bukan di satu dua tempat, tapi sudah menular ke seluruh negara. Dan saya dipahamkan bahawa mungkin kita akan berhadapan dengan suasana kekurangan telur ayam ini lebih buruk lagi. Ini disebabkan terdapat sejumlah 40% daripada lebih 300 pengusaha ladang ayam yang terpaksa menutup perusahaan mereka. Mereka terpaksa, selama ini katanya mereka beroperasi dengan keadaan yang boleh merugikan. Sebab bahan yang digunakan untuk makanan ayam-ayam itu semakin meningkat. Sebagai menurut kepada Timbalan Presiden Persekutuan Persatuan Peladang Ternakan, Saudara Lee Yun Yu, dia kata perang di Ukraine telah mendorong harga jagung dan kacang soya naik sejumlah 50% antara April dan Jun. Jadi kerana itu katanya sebelum COVID-19 dulu, harga untuk dedak ayam ni adalah 1,300 bagi satu tan. Kini ia menjangkau lebih RM1,800 untuk satu tan makanan ayam ini, saudara. Malahan dedak kacang soya yang diperlukan juga sudah pun mencecah harga RM2,650 satu tan. Jadi peningkatan ini daripada 1,650 sejak Januari,
Ini membebankan perusaha atau peladang-peladang ternakan ayam. Ya, saudara. Jadi kalau ada kesempatan, telur ni pula nak simpan banyak pun tak boleh. Dia ada hadnya, ada tempoh waktunya. Nanti jadi telur tembelang pula. Sebab itu, beliau memohon agar pimpinan negara dapat memikirkan bagaimanakah bentuk subsidi untuk diberi bagi bekalan makanan ayam, yang khususnya ayam telur. Kalau tidak, negara kita akan berhadapan dengan masalah bekalan telur di seluruh negara, saudara. Itu yang dapatan saya, apa yang dikirim pada ini perlu saya wawarkan juga, saudara, untuk peringatan anda. Jadi jangan marah-marah kalau telur tak ada, bukan kedai tak nak jual, tapi bekalan tak cukup, saudara. Hari ini juga saya berasa sedih kerana teman saya, sahabat saya, Datuk Lokman Adam. Dia bagaimanapun Mahkamah Tinggi Putrajaya mengekalkan hukuman penjara sebulan terhadap Datuk Lokman Adam atas kesalahan katanya menghina mahkamah kerana beliau membuat laporan polis terhadap saksi kes 1MDB. Sebab tu saya selalu ingatkan teman-teman dalam kita memberi ulasan, janganlah sampai melanggar ataupun melanggar contempt of court. Jangan dianggap menghina mahkamah. Bagaimanapun pembicaraan hari ini, hakim mengekalkan hukuman sebulan. Cuma beliau diizinkan dalam tempoh 30 hari untuk memohon untuk kaji semula pembicaraan berhubung kes tersebut. Masih bebas lagi lah. Artinya sahabat kita Datuk Lokman Adam masih boleh berbicara lagi. Belum lagi dihantar ke penjara. Kita berdoa agar masalah-masalah yang begitu bagi saya. Tapi nak buat macam mana kalau kesalahan itu dianggap sebagai contempt of court, menghina mahkamah, susahlah. Saudara kumat kemik dia kata ayam pun dah tak bertelur. Itulah keadaannya. Itu ayam kampung lah gamaknya, saudara, ya. Dan saya melihat juga bagaimana isu yang sekarang ni melanda di saat-saat kita menghadapi musim pilihan raya ini berhubung dengan buku tulisan Tommy Thomas. Bagaimana hari ini Majlis Peguam pula, mereka tidak mahu dibicarakan tapi mendesak supaya kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja ataupun RCI. Memang buku sebut dalam buku itu terdapat terkandung ada 9 atau 10 perkara yang dianggap menyentuh dan melanggar peraturan serta undang-undang. Banyak yang ditulis. Jadi kita menuntut supaya Tommy Thomas ini segera dihadapkan ke mahkamah. Tapi teman-teman mereka, Majlis Peguam mendesak supaya diadakan RCI, iaitu Royal Commission. Kita tak tahulah, saudara. Yang kita harapkan agar negara kita tuntas, kemas dalam pengendalian undang-undang. Kita tak maulah keadilan itu hanya berpihak untuk pihak-pihak tertentu saja. Dan saudara, saya tak mau komen lebih daripada itu, saudara. Bimbang nanti kerana keadaan ini boleh mengundang masalah pada kita, saudara. Baik, saudara. Cuma hari ini saya terfikir tadi bahawa lepas ni dah 65 tahun lamanya, saudara. Sudah 65 tahun kita mencapai kemerdekaan, kita bebas daripada belenggu penjajah. Namun saya melihat warga masih menghadapi kesukaran untuk memiliki hartanah. Nak ada rumah pun susah. Tambah-tambah lagi harga rumah terus meningkat, naik mencanak-canak, mengakibatkan warga sukar untuk memperolehi membeli rumah, terutama anak-anak muda yang baru mendirikan rumah tangga. Akhirnya mereka terjebak untuk menyewa rumah dan berlarutanlah. Tak tahulah sampai bila. Sebab itu persoalan kita, mengapakah selepas 65 tahun kita merdeka, kita masih lagi tidak berkesempatan untuk memudahkan warga memiliki rumah. Itu persoalannya, saudara. Sebab itu setelah saya fikirkan, saya merasakan sudah sampai masanya sama ada kerajaan yang akan dibentuk lepas pilihan raya nanti, sama ada kerajaan UMNO Barisan Nasional ataupun kerajaan apa saja, sewajarnya dikembalikan Perbadanan Awam untuk meneruskan usaha niaga membina hartanah, rumah dan sebagainya seperti PKNS. Perlu diperkasakan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, Perbadanan Kemajuan Negeri Perak, Negeri Sembilan, di setiap negeri perlu diperkasakan. Tidak lagi hanya sekadar menumpang menjadi rakan kongsi dengan pemaju-pemaju hartanah. Begitu juga macam di Jacob ataupun UDA. Itu UDA di bandar-bandar.
ataupun Dewan Bandaraya di BKL. Mereka sepatutnya menjadi pemaju perumahan. Bukan hanya sekadar menjadi partner ataupun kerakan kongsi kepada syarikat-syarikat orang yang nak berniaga cari tanah. Kerana kalau PKNS, Jacob, UDA dan sebagainya, tanah-tanah kerajaan ini mudah diperolehi dan tentulah harganya itu dikawal. Ini masalah sekarang ni, kalau kita tanya pada pemaju perumahan, mereka mengatakan mereka membeli tanah itu dengan mahal. Tapi kalau PKNS yang membangunkan, saudara Rosdin, jangan begitu saudara, jangan kita menghina bangsa kita saudara. Kesilapan mereka memilih parti politik itu terpulang. Gunakanlah ayat terbaik saudara. Saya menyantuni pandangan anda. Anda marah dengan mereka yang menyantuni parti-parti politik yang tidak sealiran dengan kita. Tapi dalam konsep ini saya merasakan kita harus mewujudkan atau memperkasakan segala syarikat-syarikat atau perbadanan pembangunan negeri-negeri. Ini saya lihat saudara, contohnya PKNS. Sejak akhir-akhir ini PKNS hanya dilihat menjadi rakan kongsi kepada pemaju. Jadi kalau sekadar rakan kongsi pemaju, PKNS menyediakan tanah, pemaju membuat untung dan harga tidak dapat dikawal. Sepatutnya PKNS mencari kontraktor untuk membina dengan harga yang sepatutnya. Maka dapatlah kita mengawal harga rumah. Ini keadaannya saudara. Dalam keadaan ini saya amat mengharapkan pimpinan negara yang akan datang usai pilihan raya nanti, kita benar-benar serius dalam membentuk kemudahan pada warga kita, khususnya mereka yang tinggal di kawasan bandar saudara. Ini kekhawatiran saya. Sebab itu apabila adanya rakan kongsi saja, maka terjebaklah dengan pelbagai kegiatan rasuah. Ini yang selalunya orang bising. Beli tanah pun terjebak pada rasuah, penganugerahan tanah pada kontraktor-kontraktor ataupun pemaju perumahan. Di sinilah sebenarnya lubuk rasuah saudara. Sebab itu saya agak setuju dengan apa yang disantunkan oleh sahabat saya, Saudara Syam Jalil, bila dia berbicara dalam Esok Awani malam tadi. Sebab dia menyatakan bahawa kita tak seharusnya melabelkan parti. Jika mereka yang terlibat dengan rasuah, bukan parti yang terlibat saudara. Yang terlibat adalah orang-orang tertentu. Mereka, jangan kata UMNO saja, jangan kata UMNO Barisan Nasional saja. Parti-parti lain juga. Boleh dikatakan mereka yang berada di ambang kuasa mudah untuk terjebak dalam kegiatan rasuah. Jadi jangan sama sekali kita menuduh parti. Saya bersetuju dengan pandangan Saudara Syam Jalil. Kerana kalau kita lihat waktu kerajaan Pakatan Harapan dalam tempoh 22 bulan pun banyak juga kes-kes rasuah yang digugurkan oleh mereka. Sedangkan ia melibatkan pemimpin daripada parti-parti yang bukan UMNO Barisan Nasional. Tapi kita tak tuduhlah mengatakan sama ada parti Pakatan Harapan, parti rasuah. Saudara. Sebab itu saya mengharapkan sekali lagi Saudara Mat Syarin, filem lama Hindi, Roti Kepada Aur Makan. Cerita Hindu pula. Jadi dalam keadaan begini saudara, saya berbicara soal saya menyantuni apa pandangan Saudara Syam Jalil berhubung dengan kegiatan rasuah ini sebenarnya boleh dielakkan seandainya perbadanan negeri-negeri tidak lagi mengizinkan pembangunan itu secara kongsi ataupun secara usaha sama. Sepatutnya mereka menjadi pemaju dan melantik kontraktor-kontraktor. Itu saya rasa lebih mudah lah saudara. Baik saudara. Dan saya agak senyum saya bila semalam saya tengok yang amat Perdana Menteri. Tak pernah kita meletakkan syarat untuk melakukan saringan kepada calon-calon. Dia kata calon Barisan Nasional kali ini selain daripada saringan daripada pejabat SPRM, mahkamah, polis dan sebagainya, dia memasukkan satu lagi iaitu Mahkamah Syariah. Saya rasa gelak. Saya kata kenapa diletakkan begitu? Rupanya menurut Datuk Ismail Sabri, mungkin dia bimbang adanya calon-calon. Sebab itu dia kata parti-parti lain pun kena buat yang sama juga. Kerana adanya calon-calon yang berkahwin secara sembunyi di Siam ataupun di luar negara. Jadi katanya kalau mereka ini macam mana nak jadi pembuat undang-undang sedangkan mereka melanggar undang-undang? Betul juga. Begitu juga ada orang yang kalau dah bercerai berai yang menafikan
soal nafkah isteri ataupun janda yang ditinggalkan. Jadi kalau ada kes-kes begitu, tak selayaknya mereka dilantik sebagai calon untuk bertanding. Betul juga tu. Saudara, saya rasa saya fikir-fikir elok. Supaya kalau ada yang lelaki lah. Kalau yang perempuan pun tengok jugalah kes-kesnya, saudara. Kalau ada yang culas, yang sedang... ada juga calon-calon daripada golongan wanita, tapi saya yakin wanita ni selalunya setia. Saudara, yang selalunya culahnya lelaki. Pantang aja sebab mereka bila dah ada kuasa, jadi bergelar, mulalah kahwin di Siam. Tambah, nak tambah lagi. Bila tambah-tambahan ini kadang-kadang membuatkan berantakan rumah tangga. Akhirnya macam mana mereka nak jadi pemimpin sedangkan mereka gagal untuk memimpin rumah tangga mereka. Saya setuju juga pandangan yang Awak Perdana Menteri. Saudara. Begitu juga, cuma hari ini saya dapatkan bagaimana penafian daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Rupanya dalam 3-4 hari lepas, seminggu lepas pun saya tak nak ulas. Saya nak tunggu apa kata pejabat pendaftaran negara berhubung tentang aplikasi WhatsApp. Kononnya ada pula warga Bangladesh yang diberikan kad pengenalan MyKad menjelang pilihan raya umum ini. Jadi menurut Jabatan Pendaftaran Negara, ia menafikan tidak ada dakwaan tersebut. Dalam satu kenyataannya, JPM menegaskan dakwaan tersebut tidak benar. Sebaliknya, MyKad hanya dikeluarkan kepada individu warga negara Malaysia yang layak saja berdasarkan peruntukan perundangan. JPN menjelaskan paparan MyKad yang ditularkan dan didakwa milik warga Bangladesh itu adalah tidak benar. Mereka dah buat kajian. Sebaliknya, beliau adalah seorang warga negara Malaysia yang sah. Beliau telah diambil sebagai anak angkat secara sah dari sudut undang-undang dan dibesarkan oleh satu keluarga Cina. Ialah gambar tu gambar lelaki macam Bangladesh tapi nama dia nama Cina. Jadi menurut pada JPN, dia diambil sebagai anak angkat oleh keluarga Cina, jadi dia pakai nama Cina lah. Jadi untuk itu katanya satu laporan polis telah dibuat oleh JPN memandangkan dakwaan itu bukan sahaja menjatuhkan imej dan menjejaskan kredibiliti jabatan itu, malah boleh mencetuskan kebimbangan awam. Sebab itu saudara, kalau saudara terima benda-benda yang pelik-pelik ni, jangan terus laporkan dalam media sosial. Ini boleh membahayakan diri anda. Saudara, berhati-hatilah saudara. Saudara Muhammad Safari, saudara Mazlan Qalib, Tungau Kayap, saudara Alias, begitu juga Abang Sayap. UMNO kena menang. Kalau tak, ramai yang ke dalam. Begitu pula ke? Tak begitu pun. Juara kleptokrat dunia. Jangan begitu, saudara Kafli. Kita jangan menuduh. Macam saya kata, saya lebih-lebih suka kalau wall saya ini, bicara kita ini, bicara tentang untung nasib bangsa kita. Kita bangsa yang cinta damai, bangsa Malaysia. Sebab itu, saya agak bersetuju dengan pandangan daripada penganalisa politik Dr. Sivan Murugan. Dia kata Pakatan Harapan kali ini janganlah, hentikanlah memberi manifesto yang tak masuk akal lagi. Cukup-cukuplah rakyat rasa tertipu. Kalau boleh, berilah manifesto yang utarakan yang agak realistik saja. Itu saja peringatannya. Kerana dalam PRU yang lepas, kita tengok manifesto, cadangan, janji bulan dan bintang, akhirnya tak terlaksana. Rakyat juga yang menjadi mangsa. Sebab bila saja mereka berjanji, selepas mereka menang, rakyat memasang angan-angan. Akhirnya terjebak dengan masalah. Janji nak bagi peluang pekerjaan 1 juta. Tapi akhirnya apa yang berlaku? Mereka nak mengurangkan jumlah kaki tangan awam. Sepatutnya tak boleh disentuh. Itu persoalannya. Bagaimana saya tengok, saya pun terkejut. Bila Azmin Ali pula mendedahkan bahawa katanya sewaktu kerajaan Pakatan Harapan terdapat 8 orang menteri yang mahukan Perdana Menteri menggugurkan atau menukar ketua setiausaha di kementerian mereka. Jadi ini agak benda yang bercanggah sebab ketua setiausaha di tiap-tiap kementerian itu mereka penjawat awam. Mereka tidak terlibat dalam politik. Itu keadaannya saudara. Dan ini bukan amalan kerajaan Barisan Nasional yang dulu. Itu keadaannya saudara. Baik saudara, saya hari ini saya nampak ada pengumuman daripada Parti Keadilan Rakyat yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma masih lagi berbelit-belit, tak adalah dijelaskan di mana mereka ini bertanding. Kerana petang tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa terdapat 7 calon baru
daripada pelbagai bidang disiplin dan pengalaman untuk bertanding dalam pilihan raya umum kali ini, katanya. Ya, jadi, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, antara calon sebut ialah ilmuwan agama, iaitu Nek Omar Nek Abdul Aziz, iaitu anak kepada Tuan Guru Nek Aziz, bekas Menteri Besar Kelantan. Dan beliau kabarnya akan bertanding di Perak, tapi tak tahu di mana. Belum lagi disebut. Begitu juga dengan bekas Presiden Majlis Belia Malaysia, Saudara Juftiri Johar. Tak silap saya, Juftiri Johar ni mungkin akan bertanding, kerana disebut-sebut akan bertanding di Rembau. Begitu juga dengan bekas Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, iaitu Datuk Zainal Azman Abu Sman. Tapi tak tahu di mana dia bertanding. Selain itu, turut dicalonkanlah bekas Naib Chancellor Universiti Sultan Zainal Abidin, Yuniza, Profesor Datuk Dr. Hassan Basri, Awang Mat Dahan. Begitu juga pensyarah kanan di Jabatan Parasitologi Universiti Melaya, iaitu Dr. Nur Aisyah Abdul Aziz. Dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor, Sapul Yazan Yusof, dan siswazah dari Universiti Melaya, Fatin Amalina Fazli. Itu antara nama-nama yang disebut. Tapi di mana? Belum lagi. Ya, saudara, sebab itu saya kata kita harus menanti. Tunggulah. InsyaAllah, 2-3 hari lagi kita tahulah. Dalam keadaan begini, apa yang diwawarkan oleh Presiden Parti Keadilan adalah antara muka-muka yang akan diturunkan bertanding. Saya dapat senarai itu, tapi belum disahkan lagi, saudara. Selagi tak ada rasmi, sukar untuk saya mengesahkan. Pertama-tama lagi, Parti Keadilan. Saya bukan daripada Parti Keadilan, saya UMNO. Cuma saya menyatakan kalau-kalau ada dengar cakap saja. Bagaimana yang kita dengar, itu pengesahan. Seperti Susah Agung Parti DAP, Anthony Loke. Dia memberitahu bahawa ahli Dewan Undangan Negeri Ketari, iaitu Yang Sepura, gadis Melayu, akan bertanding bagi kursi bagi parti DAP. Mewakili DAP, Yang Sepura Osman disahkan bertanding di Parlimen P89 Bentung. Di Bentung nanti dia akan menentang calon daripada MCA, Datuk Seri Leo Tong Lai. Datuk Seri Leo Tong Lai dikatakan akan kembali semula dalam arena politik selepas beliau dikalahkan oleh calon daripada DAP, Wong Tak. Saya melihat, saudara, dengan kehadiran itu, terdapat juga 3 calon DAP, iaitu bahagian Raub Tengku Zulpuri Shah akan bertanding di Lipis, dipindahkan daripada Raub pergi ke Lipis. Kabarnya dia akan menentang Datuk Abdul Rahman. Kemudian bekas Adun Trust, Chow Yu Hui, bertanding di Raub. Dan bekas Adun Tanah Rata, Cheong Yuk Kong, bertanding di Cameron Highland. Saya melihat apabila diturunkan Yang Safura ini, dalam parti DAP pun sudah nampak bibit-bibit perpecahan. Apabila Wong Tak, sebagai dulu dia menang di Bentung, tapi kali ini dia dipindahkan dan tidak lagi bertanding di kursi Parlimen Bentung. Jadi akhirnya dia mengambil keputusan tidak menerima tawaran untuk beliau bertanding di kursi Parlimen Cameron Highland. Artinya sekarang, saudara, sudah ada perpecahan dalam parti DAP. Teruskanlah. Kita tak ada masalah pada kita. Cuma yang agak menariknya dalam pilihan raya kali ini, sebagaimana yang saya katakan, dalam parti Bersatu pun, ataupun Perikatan Nasional, juga berantakan, saudara. Kerana kali ini mereka bersisih faham, saya nampak masih tak puas hati dengan penggunaan logo. Iaitu calon-calon PAS katanya di negeri Kedah. Kabarnya telah pun disahkan mereka tidak akan menggunakan lambang PAS, lambang bulan. Mereka akan menggunakan lambang Perikatan Nasional. Sementara itu, bagi mereka yang bertanding di Kelantan pula, walaupun mewakili Parti Perikatan Nasional, akan menggunakan lambang PAS. Jadi bercempera, nampak gaya saya. Saya melihat bercempera parti-parti yang bertanding kali ini apabila mereka tidak menyantuni. Jadi kita fikir, macam contohnya, macam Datuk Mustafa Muhammad, Zahid Jidin di Ketereh, Ketua Armada yang bertanding di Macang. Begitu juga di Tanah Merah, saudara. Juga menggunakan
lambang PAS. Sedangkan selama hari ini mereka bertanding menggunakan lambang Barisan Nasional. Ini yang membuatkan tentulah pengundi-pengundi jadi confused. Bagi kita biarkanlah. Sebab itu menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata penggunaan logo yang berlainan. Inilah yang dikatakan sebagai analisis senyap yang membawa kepada pembentukan kerajaan yang tidak stabil. Kalau mereka kata nak wujudkan kerajaan stabil, nak stabil macam mana? Untuk menggunakan logo pun usah berbalah. Di Kedah, gunakan Perikatan Nasional. Sepatutnya asalnya di Kelantan, Terengganu dan Kedah guna lambang PAS. Tiba-tiba hari ini gunakan pula Perikatan Nasional. Apa kata warga PAS di Kedah? Yang selama hari ini bermati-matian mempertahankan lambang bulan. Kali ini bulan terus gerhana di Kedah nampak gayanya. Tentulah ahli akar umbi inilah kesannya apabila Muafakat Nasional tidak disantuni. Kalau guna Muafakat Nasional dengan UMNO tak ada masalah. Gunakanlah lambang PAS pun. Sebab itu menurut Datuk Seri Zahid, dia kata penggunaan logo berbeza memberi mesej jelas bahawa mereka cuma sanggup tidur sebantal tapi mimpinya lain-lain. Saudara, mimpi mereka begini, tidurnya sebantal saudara. Beliau selaku Presiden UMNO berkata parti komponen gabungan Barisan Nasional tetap dengan logo yang kita gunakan daripada dulu lagi. Dulu, kini dan selamanya, saudara. Ini pemimpin PAS ada yang guna logo bulan. Cuma di negeri-negeri yang dikuasainya seperti di Kelantan dan Terengganu, tapi tidak pula di Kedah. Sedangkan logo dacing berwarna putih dan berlatar belakangkan warna nila kandi. Lambang gabungan ini sejak dulu hingga kini. Itu lambang sebuah kerjasama dan kebersamaan setiap komponen parti. Tak ada gaduh-gaduh, saudara. Itulah keadaannya bila saya tengok. Macam sekarang ni, macam Tok Pa di Jeli. Dulu dia pernah bertanding menentang calon PAS dan kalah, saudara. Pilihan raya yang ke-10, dia kalah pada calon PAS. Kemudian dia bertanding, dia menang dengan menggunakan tiket Barisan Nasional. Hari ini, selepas dia bertindak keluar daripada melompat kepada PBM, tiba-tiba terpaksa menggunakan pula lambang PAS. Celaru orang jadinya. Tak tahulah, terpulang pada Tok Pa lah. Kita ucapkan selamat jalan lah. Selamat meneruskan perjuangan anda. Sebab mereka tidak lagi berada dalam UMNO Barisan Nasional. Ya, saudara? Dan saya melihat hari ini, nampak gayanya impian dan harapan Dr. Mahathir berkecai lagi, saudara. Sebab itu saya katakan, saya pesan pada anak-anak dia, sudahlah Dr. Mahathir, tak payahlah nak masuk balik politik. Sebab saya difahamkan bahawa pendaftaran Gerakan Tanah Air, GTA, setakat ini katanya masih lagi diproses oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Demikian menurut Ketua Pengarah ROS, Saudara Muhammad dan Nawardi Saad. Belum diluluskan dan belum juga ditolak. Masih lagi sedang diproses. Jadi artinya kalau mereka nak bertanding pilihan raya kali ini, gabungan Tanah Air tak boleh digunakan. Kalau mereka yang sealiran dalam gabungan Tanah Air terpaksalah menggunakan Parti Pejuang. Macam mana orang nak percaya? Apakah parti-parti yang bersama dengan Parti Pejuang itu parti ini anggotanya macam Parti Perikatan India Muslim, Iman, Parti Barisan Jemaah Islamiah se-Malaysia Berjasa, Parti Bumi Perkasa Putra. Jadi apakah mereka redha untuk menggunakan lambang Parti Pejuang? Kerana belum didaftarkan, belum disahkan. Itu keadaannya, saudara. Artinya, kalau mereka bertanding, cuma boleh menggunakan lambang Parti Pejuang. Ataupun parti masing-masing lah. Ini keadaannya, saya ingin menjelaskan pada anda. Saudara Idris Ismail di Sungai Petani, setakat ini, tak nampak sangat lambang PAS. Itu keadaannya, saudara. Tentulah ia akan mengecewakan, saudara Idris. Saudara Isa Ismi, rakyat dah tahu 22 bulan bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, benar. Waktu itu era Tuan Dr. Mahathir. Tetapi macam mana yang saya katakan, saya dah bercakap berkali-kali. Saudara jangan marah dengan saya. Selama ini, ahli-ahli keadilan. Kena ingat, Parti Keadilan ini ditubuhkan demi untuk menurunkan Dr. Mahathir. Mereka menentang Dr. Mahathir dengan pelbagai gelaran. Fir'aun lah,
Mazalim lah, turun Datuk Mahathir. Tapi bila dah menang itu hari, semua mereka bertanding atas tiket Parti Keadilan. Dan pimpinan keadilan serah bulat-bulat pada Dr. Mahathir untuk jadi Perdana Menteri. Itu yang saya persoalkan. Saudara. Dan kalau nak katakan masih lagi, saya lihat saya agak terkejut bila Rafizi mempertahankan Pakatan Harapan. Kerana pilihan raya dulu Parti Keadilan. Beliau sebagai timbalan Presiden Parti Keadilan sepatutnya mempertahankan Parti Keadilan. Macam kita dalam UMNO Barisan Nasional, kita akan menyebut UMNO Barisan Nasional. Sepatutnya sebutlah Parti Keadilan, Pakatan Harapan. Kena ingat, kecintaan pada parti itu kena lebih jelas. Jangan pilihan kali ini mengutamakan Pakatan Harapan. Apakah pilihan raya akan datang? Apa pula jadinya? Ini gambarannya yang rakyat nak tengok. Selama ini orang melihat pejuang-pejuang reformasi. Bila saya dengar, bila mereka hadir di pelbagai tempat, sebelum hadirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, jeritannya lain tak ada. Reformasi. Lawan, tetap lawan. Adakah itu signature ataupun penjelasan terhadap Parti Pakatan Harapan? Ini bertentangan dengan waktu dulu penubuhan Parti Keadilan. Keadilan dia hadir Parti Keadilan. Wujud untuk reform. Reformasi. Guna keadilan. Tapi tiba-tiba sekarang Pakatan Harapan. Macam mana kalau reformasi Pakatan Harapan? Pakatan Harapan membawa harapan. Ini persoalan, saudara. Saya malas nak bercakap soal ini parti mereka. Cuma saya merasakan agak tempang lah penggunaan benda-benda begitu. Sebab itu, saya merasa yakin hingga saat ini adalah teman-teman membuat analisa, pelbagai analisa. Saya begitu yakin bahawa kali ini, walaupun Parti Keadilan berusaha untuk menolak kehadapan Parti Pakatan Harapan, itu adalah tindakan yang cukup salah. Sebab Pakatan Harapan masih lagi terjema dalam hati rakyat bahawa mereka telah pun dibohongi. Saya rasa kalau sepatutnya tadi, mereka menggunakan lambang keadilan. Kalau Parti DAP setia dengan keadilan, duduklah bawah lambang keadilan. Apa ada masalah? Begitu juga Parti Amanah. Tapi bila dijolok, ditolak ke depan Pakatan Harapan dan pembuka bicara ataupun pembuka pentahnya reformasi. Ini yang saya pelik lah saya kata. Tapi terpulanglah. Cuma saya bersimpati. Saya cuma bersimpati pada teman-teman dari kalangan warga yang memilih berada dalam Parti Keadilan. Pimpinan tidak begitu meletakkan harapan yang begitu tinggi pada keadilan. Kenapa jadi begitu? Apakah mereka tidak yakin pada parti yang mereka jadi ahli? UMNO lain. Baik kita, UMNO Barisan Nasional. Itu jelas, saudara. Tak apalah, nanti kan kawan marah pula lagi. Saudara Yusof, apakah nama dia? Selalu dia marah saya kalau bila saya memberi pencerahan ini, kata jangan cakap lah pasal parti orang lain. Saya cuma memberi pencerahan. Saudara Kamal Razlan, undi PH. Undi Pakatan Harapan. Well, terpulang. Kita demokrasi, saudara. Tak ada masalah. Cuma yang saya katakan, apakah anda ahli Parti Keadilan? Kalau anda ahli Parti Keadilan, seharusnya anda mempersoalkan. Sebab pilihan raya lalu Parti Keadilan. Dan kalau sebut Pakatan Harapan ni, di hati warga, rakyat masih lagi terkesan. Masih terbayang bagaimana Pakatan Harapan ini dipimpin oleh Dr. Mahathir. Yang hari ini Dr. Mahathir terkial-kial. Tambah-tambah lagi bila GTA tidak didaftarkan, belum diluluskan dan terpaksalah dia menggunakan Parti Pejuang. Sepatutnya kalau dia benar-benar ikhlas nak melihat bahawa Saki Baki ataupun teman-teman yang lain itu meneruskan agenda untuk mentadbir negara ini, maka dia tak sepatutnya mereka mengingatkan, beliau mengingatkan tak payahlah guna Pakatan Harapan. Sepatutnya begitu. Sebab dendam di hati rakyat masih menebal. Sukar untuk dilupuskan sehingga saat ini. Saya menyantuni teman-teman kita. Dan begitu juga dengan bila orang bertanya bagaimana dengan Perikatan Nasional. Saya kata Perikatan Nasional, saya minta maaf sebab parti itu dipenuhi dengan katak-katak. Tidak memungkinkan mereka mampu menggamit keyakinan rakyat. Malahan, kalau dia tengok terpaksa pula guna lambang PAS, bertanding di Kelantan macam Mustafa Muhammad, Ikmal, Radhi Jidin. Ini saya kata apa keadaannya?
Seharusnya mereka memikirkan kalau ada persetujuan. Mungkin PAS kata bagilah mereka bertanding laman PAS sebab ini berpuluh-puluh tahun lamanya. Warga PAS yang begitu walak kesetiaannya pada parti. Tapi tak tahulah, mungkin mereka setia pada pemimpin. Tapi dapatan saya, pimpinan akar umbi PAS, sudah ramai yang kecewa. Kesan daripada kecewaan itulah saya membuat analisa kerana mereka mula menghubungi saya. Banyak undiannya, saya belum lagi dapat tahu calonnya. Selepas kita dapat tahu calon 3-4 hari, barulah saya boleh membuka data-data yang ada pada saya, bagaimana kedudukan calon-calon yang akan bertanding, saudara. Sebab dapatan saya melihat secara terus terang, untuk saat ini ada teman kiriman mengatakan UMNO Barisan Nasional boleh menang 122 kursi. Saya kata saya masih lagi bersikap pesimis pada jumlah sebut. Okey, saya boleh percaya, tetapi saya kata saya lebih berpijak pada angka 115. Kenapa saya katakan 115 kursi? Kerana waktu pilihan raya yang lalu, dalam keadaan diserang sebegitu hebat, UMNO Barisan Nasional masih mendapat 79 kursi parlimen. Dan saya yakin kursi-kursi yang ditinggalkan oleh katak-katak yang melompat parti lain, semua ini akan dirampas semula. Ada 79 kursi. Di samping 79 kursi itu sahaja, waktu UMNO Barisan Nasional kalah dulu, ialah di kawasan-kawasan di mana dominan undiannya datang daripada warga Felda. Dan dapatan saya saat ini, invoke ke ataupun Pakatan Harapan untuk masuk berkempen di Felda pun bagaikan tertutup pintunya. Jadi artinya warga Felda sudah kembali pada UMNO Barisan Nasional. Sejumlah 36 kursi parlimen. Kalau 36 campur dengan 79, disitulah saya katakan ada 115. Saudara, mungkin ada tambahan lain. Saya tak mau lebih cakap besar setengah orang kita menang. Memang saya tahu ada teman-teman mengatakan menang besar, tapi saya berpijak daripada keadaannya undi Felda 36 kursi itu. Sebab itu nanti bila saya dah buka satu persatu, insya-Allah selepas kita tahu siapa calonnya, saya akan memberi ulasan, saya akan memberi pencerahan, kenapa saya katakan boleh menang, kenapa saya katakan boleh kalah. Yang paling penting, saya melihat calon-calon yang diturunkan kali ini juga calon-calon yang berwibawa. Sebagai contoh, saya dipahamkan untuk calon UMNO yang akan diturunkan bertanding Langkawi. Calon Langkawi, saya dipahamkan Datuk Amin. Beliau merupakan mantan siswa kerajaan negeri. Dan beliau memang banyak berjasa dengan warga Langkawi. Dan beliau akan bertanding. Andainya Dr. Mahathir bertanding di situ, saya mengatakan sukar untuk beliau mempertahankan kursi tersebut. Jadi kalau itu berlaku, kursi Langkawi yang kita kalah dulu dah dapat balik pada kita. Balik pada UMNO. Begitu juga kursi Kubang Pasu. Begitu juga kursi di Jerlun. 3 kursi ini saya nampak. Sebab itu pimpinan UMNO Kedah, mereka yakin untuk dapat menawan sekurang-kurangnya 11 kursi. Sedangkan pilihan raya yang lalu, UMNO Barisan Nasional cuma menang di 3 kursi. Ketiga kedua. Satu di Dr. Mahathir Khalid dan juga ini Aziz Rahim. 2. Kalau 11, berartinya sudah ada tambahan 9. Daripada 79 tambah 9, situ saja saudara sudah ada 97. Bayangkan saudara, kawasan-kawasan Felda lagi. Sebab itu, bila mereka mengatakan, banyak saudara Cha, Lokman Adam bertanding ke? Dia setakat ini, saya dapatan saya di Johor, nama Datuk Lokman Adam tidak ada. Saya tak tahulah tempat lain, ya saudara. Jadi saya melihat dalam keadaan begini, kalau ada teman menghantar kiriman kepada saya, saudara. Ini bukan saya punya bacaan. Teman menghantar bahawa analisa terkini saat ini. Ini belum lagi pengumuman nama-nama calon. Iaitu Pakatan Harapan mungkin dapat sekitar 50 kursi. UMNO Barisan Nasional 122. Oh, tinggi tu. Sementara untuk Perikatan Nasional, di situ ada PAS dan Bersatu 10 kursi. 10 tu mungkinlah saya kata PAS mungkin dapat dalam 9 kursi sebab warga PAS tengah marah ni sebenarnya. Jadi kalau 10 tu mungkin Tan Sri Muhyiddin bertanding di Muar. Mungkin sebab kalau dia bertanding di Paguh,
bye-bye. Lain saya tak nampak. Dia mungkin juga Hamzah bertanding kalau bila bertanding di kawasan lamanya juga sukar untuk menang. Di Sabah katanya 38 kursi. Itu untuk Sabah dan Sarawak. Dan bebas gabungan tanah air katanya. Ni bebas dah. Pejuang katanya 2. Tapi saya tak nampak GTA ni boleh menang 2 ni. Jadi kalau 2 ni saya rasa saya boleh senang untuk dicampurkan kepada 52 pada Pakatan Harapan. Kalau UMNO kekal dengan 122, itulah kedudukan dapatan saya, teman-teman menghantar. Jadi, kenapa saya buat begitu? Sebab, ramai pengundi sudah pun kembali berpihak pada Barisan Nasional dan mereka mahu menebus kembali kesilapan masa silam. Rakyat merasakan bahawa apa yang dijanjikan selama ini tidak terlaksana dan mereka mengharapkan. Yang paling penting sekarang ni is the end of the day adalah perut. Apalah rakyat nak makan. Dan paling penting saudara, kalau kita tidak mempunyai kestabilan politik, bagaimana kita nak menangani cabaran yang begitu hebat. Saya cakap terus terang saudara, cabaran ekonomi dunia begitu hebat. Hari ini pun ringgit Malaysia masih lagi terus mengudum. Menyusut RM4.80. Akan jadi sampai RM5. Kalau RM5 apa jadi dengan makanan? Sebab itu kita harus mempunyai kerajaan yang stabil dan pimpinan yang dapat penyatuan agar kita dapat segera menangani permasalahan tentang kedudukan ringgit Malaysia di pasaran antarabangsa. Kita lihat saudara, walaupun bermasalah macam mana pun, macam di negara Indonesia, memang mereka bermasalah. Tapi kerana kestabilan politiknya disantuni oleh Pak Jokowi dengan baik, akhirnya pelabur-pelabur semua berpindah ke sana. Kalau Malaysia dapat kembali mewujudkan kestabilan politik, saya yakin pelabur-pelabur akan kembali. Kerana Malaysia mempunyai prasarana yang lengkap. Ini siapa ni? Saudara Nazri NL. Saya bukan mempengaruhi. Saya bagi tahu terang je, saudara. Saya cuma satu ya, saudara. Kalau saudara rasa bahawa saya berkempen, masa belum berkempen lagi, saudara. Calon-calon tak kenal lagi. Ini dapatan saya daripada teman-teman yang menghantar kiriman. Yang saya kumpul dan saya lihat. Saya bukan berkempen, saudara. Saudara Nur Zaman, Parti Tanah Air, Parti Perikatan Nasional, mereka semua dalam ketakutan. Saya lihat kebanyakan pemimpin-pemimpin mereka dalam keadaan kebimbangan. Lebih-lebih lagi, parti-parti pembangkang. Mereka bimbang sebab mereka selama ini mengutarakan persoalan rasuah, kluster mahkamah. Sedangkan mereka ada benda-benda di belakang mereka. Saya yakin itulah mereka ketakutan pada mereka. Sebab itu mereka sekarang ini all out. At any cost. Mereka harus mencari usaha supaya mereka tidak kalah. Tapi rakyat akan buat penentuan. Itu keadaannya. Saudara Kamarudin, Saudara Abdullah Kida Kadir. BN menang, RM RM5.20 USD. Oh, jangan begitu, saudara. Kita harus berusaha, saudara. Saudara Junaida, sebab itu kita perlukan cerdik pandai untuk menangani masalah kita. Saya melihat kenapa saya berkeyakinan UMNO Barisan Nasional, kerana saya difahamkan. Datuk Seri Zahid Hamidi menjelaskan pada saya berkali-kali bahawa beliau tetap akan dengan pendiriannya mengemukakan calon muka baru. Dan beliau selaku Presiden, dia akan menandatangani watikah. Jadi dia akan pastikan muka baru. Jadi muka baru ni bukan mesti anak muda, saudara. Mungkin mereka yang selama ini tidak diberi kesempatan oleh wolot-wolot. Sebab wolot-wolot ataupun orang yang menguasai pimpinan bahagian ni, kadang-kadang mereka juga ada benda yang comot-comot di belakang. Jadi kita nak memastikan calon kali ini benar-benar bersih sebab kita ini masanya. Macam mana saya katakan semalam, Yang Berhormat Datuk Seri Presiden mengharapkan ini masa untuk membersihkan UMNO daripada parasit-parasit yang selama ini menjadi duri dalam daging. Mereka inilah yang mengakibatkan UMNO dibenci oleh rakyat. So sekarang ini sebab itu kita menurunkan muka-muka baru. Anak-anak muda yang profesional. Bagaimana juga saya tengok, saya bersyukur apabila Parti Keadilan menurunkan lebih kurang 7 orang calon-calon yang dianggap sebagai profesional. Sepatutnya begitu, saudara. Keandainya kita jadi kerajaan, mereka jadi pembangkang, maka kita mendapat kumpulan pembangkang yang
berada di parlimen, memberi pandangan yang lebih baik untuk rakyat. Kalaupun mereka pula berkuasa, sama ada Pakatan Harapan ke, ataupun di bawah Parti Keadilan yang berkuasa, mereka dipimpin oleh orang-orang yang berkualiti. Dan calon-calon daripada UMNO ini, bila mereka berjaya diketengahkan sebagai wakil rakyat, mereka juga akan menjadi pembangkang yang baik untuk mengkritik ataupun memberi pandangan. Saudara kena ingat, saudara, negara kita dah lama sangat. Lama sangat UMNO ataupun parlimen ini menjadi medan sarkas. Daripada sebelum pilihan raya 2018 lagi. Zaman Tan Sri Pandika Amir Mulia jadi speaker. Waktu itu kalau saudara lihat bagaimana perdebatan di parlimen, bukan bercakap soal rakyat, mereka bergaduh sama-sama mereka. Kemudian hadir pula kerajaan yang baru, masih lagi berantakan, berbalah sama sendiri, tidak menyusun menyantuni masalah rakyat. Jadi kita mengharapkan pilihan raya kali ini kita harus mengetengahkan wajah-wajah baru, lebih ceria, lebih bertenaga, lebih berfikiran matang untuk menangani masalah negara kita. Kita tidak mahu lagi menjadikan parlimen itu medan zoo negara. Kita tak mahu. Cukup-cukuplah. Sebab itu orang luar pun tengok parlimen Malaysia ni teruk sangat. Benar kalau kita lihat macam mana parlimen di England pun memanglah ada bising dan sebagainya. Tapi bukan kerana peribadi. Tapi apabila menteri itu mengumumkan sesuatu, kalau mereka tak setuju, mereka, dia bu. Tapi kerana isu soal rakyat. Dan sekarang ni kita tengok pun Britain pun dah mula mengikut saya kita dah sekali mengundi 3 orang Perdana Menteri. Kita lihatlah apa yang akan jadi, tak tahulah. Tapi kita mahu negara kita dalam persiapan kali ini, biarlah sekali kita undi, kita kekal dengan 1 orang Perdana Menteri dan barisan kabinet yang tidak berubah. Kita tak mahu lagi adanya kata-kata. Saudara, kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.